Jadi boleh nampak kan bahaya tak bahayanya sistem cashless ni. Perbincangan berkaitan dengan cash ataupun cashless bukanlah satu perbincangan yang popular. Tetapi, cuba anda bayangkan bagaimana kehidupan tanpa wang kertas. Di negara Skandinavia, contohnya seperti Norway, Denmark dan Sweden, mereka adalah antara negara-negara yang betul-betul agresif dalam menghilangkan penggunaan wang kertas ketika musim pandemik ini. Agresifnya mereka, contoh saya berikan di Sweden. Bayangkan anda mempunyai sehelai wang RM100, kemudian anda masuk ke kedai roti. Di kedai roti tersebut, anda cuba membeli sebuku roti dengan wang RM100 itu, malangnya cashier tak akan menerima. Bayangkan dengan RM100 pun anda ada, sebuku roti pun anda tidak dapat memilikinya. Itulah menggambarkan betapa drastik, betapa agresifnya negara-negara ini dalam memperkenalkan mereka punya cashless, iaitu transaksi tanpa wang kertas ataupun wang shilling dalam masyarakat negara mereka. Tujuan negara-negara ini memperkenalkan sistem cashless ini kerana mereka nak mengurangkan jangkitan oleh pandemik ini, pandemik COVID-19 ini. Sebab itu mereka buat sistem ini. Mereka ketengahkan sistem ini dengan tujuan untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di negara mereka. Macam di Sweden sendiri, mereka mempunyai Swedish Mobile Payment yang mana mereka gunakan itu untuk jalankan transaksi antara masyarakat negara mereka untuk membeli apa sahaja walaupun sekadar membeli buah di tepi jalan. Okay? Pada saya, untuk membeli buah di tepi jalan menggunakan mobile payment sebenarnya ia bukan perkara yang cepat. Sebab kalau kita datang ke kedai buah dan kita ada wang kertas dan wang kertas itu laku, macam di negara kita, di negara Malaysia sendiri, wang kertas itu laku, kita nak beli senang, terus bagi. Tetapi untuk membeli buah di sana, anda perlu keluarkan handphone dan tuliskan amount, masukkan amount, selesai amount, buat transfer, kemudian tunjuk kepada cashier tersebut. Ia satu proses yang panjang. Tetapi, sejauh manakah keberkesanannya untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 terus berlaku disebabkan kita menggunakan kaedah cashless ini? Selain itu, bagi negara seperti Jerman pula, sejak daripada pandemik COVID-19 semakin mengganas, hampir 50% daripada rakyat mereka yang telah pun menukar daripada cash kepada cashless. Persoalannya sekarang, adakah benar dengan sistem cashless ini membantu dalam pengurangan COVID-19? Jawapan dia saya akan berikan pada hujung video ini. Apakah kebaikan sistem cashless? Okey, iaitu pembelian transaksi tanpa menggunakan wang kertas, tanpa menggunakan shilling, tetapi hanya menggunakan kad ataupun kaedah online banking. Okey, apakah kebaikan dia? Yang pertama, dari segi keselamatan pada saya ia sangat-sangat bagus. Keselamatan dari segi apa? Contoh ya, macam di Sweden, seorang anak yang melakukan pembelian, melakukan transaksi boleh diketahui oleh ibu bapanya. Okey, ibu bapa dia akan tahu yang dia buat transaksi itu. Dari situ akan berlakulah kawalan pembelian untuk anak-anak. Anak-anak tak boleh sesuka hati beli apa mengikut dia punya desire, mengikut dia punya keinginan. Sebab apa? Ada ibu bapa yang boleh awasi perkara tu. Selain itu, selain ibu bapa awasi anak-anak, okey, untuk golongan-golongan umum, golongan-golongan awam, mereka juga diawasi oleh pihak berkuasa. Contoh, apabila mereka buat transaksi, pihak berkuasa juga tahu, pihak berkuasa juga mempunyai rekod yang mana mereka dah melakukan transaksi tersebut. Daripada itu, pada saya boleh mengurangkan risiko-risiko berlakunya kes-kes rasuah di negara itu. Okay? Contoh, kita melakukan transaksi daripada A ke B, semua rekod ini ada tersimpan dan pihak berkuasa boleh tahu. Berbanding sistem cash, kita buat transaksi, contoh kita keluarkan beberapa amount, okey, kemudian kita hantar kepada orang lain, tiada siapa yang tahu kita hantar duit itu kepada siapa. Tetapi kalau melalui transaksi online, transaksi cashless, ada rekod dia. Kebaikannya di situ, kes-kes rasuah boleh dikurangkan. Dengan apa? Dengan kaedah cashless ini. Sebab semua tu dia ada dia punya rekod, dia ada dia punya data dia yang pihak berkuasa boleh tahu. Seterusnya, adakah dengan melalui kaedah cashless membantu kita untuk berjimat? Baru-baru ini saya ada melancarkan poll di Instagram saya
dan ternyata 69% melakukan pembaziran dengan kaedah cashless. Majoriti lah boleh kita katakan melalui kaedah cashless ini kita akan lebih cenderung untuk membazir. Maksudnya bila kita mula gunakan cashless secara 100%, bayangkan 100% cashless, maka lagi membantu kepada kita punya amalan pembaziran dalam masyarakat. Ayat. Saya nak terangkan dengan lebih lanjut kenapa cashless ini sangat-sangat suatu kaedah yang mana akan menghalang anda daripada terus berjimat. Macam yang saya bagi tahu tadi, macam yang saya dah explain tadi, bila cashless, segala data itu ada. Segala transaksi kita ada dia punya rekod dia. Okey, bila kita buat transaksi ada rekod. Selain ada rekod, pihak-pihak tertentu boleh tahu apa yang kita beli. Dari situ boleh mewujudkan suatu sistem algoritma. Contohnya macam kita beli kasut. Bila kita beli kasut, kita search, situ dah ada dia punya algoritma. Tak mustahil dengan kita buat transaksi, algoritma di situ akan lebih kuat. Apabila algoritma di situ akan lebih kuat, maka selepas kita selesai beli kasut ni, akan banyak timbul di ruangan kita, di ruangan Facebook kita, di ruangan Instagram kita, iklan-iklan berkaitan dengan kasut. Daripada itulah kita punya keinginan untuk membeli kasut yang seterusnya akan lebih membuak-buak. Adakah ia membantu untuk berjimat? Memang tak membantu. Okey, apa yang kita minat, yang tu yang akan selalu dipaparkan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan terus membeli sehingga akhirnya poket menjadi kering. Cuba anda bayangkan apabila kita mengeluarkan RM50 daripada dompet kita. Okey, itu situasi yang pertama. Kita keluarkan RM50 daripada dompet kita. Situasi kedua pula, kita melakukan transaksi secara online RM50. Yang mana satu yang lebih terasa akan kehilangannya? Cuba komen dekat bawah. Kalau pada saya sendiri, saya lebih terasa kehilangan jika mengeluarkan RM50 yang berbentuk wang shilling, yang berbentuk wang kertas ataupun wang shilling. Okey, sebab apa? Kita nampak dengan jelas satu nilai fizikal yang keluar daripada dompet kita berbanding kita melakukan transaksi menggunakan online. Apabila kita buat secara online, yang terasa kehilangan tu hanya kita nampak digit yang hilang, tapi kita tak nampak perkara fizikal itu, tak nampak benda fizikal itu hilang. Sebab tu pada saya bahaya juga sebenarnya sistem cashless ini jika kita nak berjimat. Dia punya hilang tu hilang terus. Kita dah tak rasa macam kehilangan sangat. Bila tak rasa kehilangan, maka pembelian seterusnya akan berlaku. Macam kajian yang saya buat pun, ramai yang setuju mereka membazir sebab adanya sistem cashless ni. Sebab melalui sistem cashless, kita tak sedar sangat, tak terasa sangat akan kehilangan kita punya wang itu. Itulah bahayanya sistem cashless. Seterusnya, adakah sistem cashless ini membantu dalam pengurangan wabak COVID-19? Bagi negara Sweden, pada April tahun lepas, waktu COVID-19 mula mengganas, lebih kurang April tahun lepas, kes yang secara purata yang mereka catatkan dalam 7 hari ialah lebih kurang 400 ke 600 kes. 400 ke 600 kes yang secara purata 7 hari. Dan apabila kita beranjak pula ke bulan Januari, maksudnya waktu tu mungkin cashless ni dah famous dah dekat Sweden tu, berapa pula kadar dia dalam purata 7 hari? Lebih kurang 3,000 kes untuk 7 hari secara puratanya. Kemudian untuk negara Jerman pula, pada bulan April mereka mencatatkan kadar untuk purata 7 hari lebih kurang 2,000 kes, dan sekarang kita tengok purata 7 hari kes ialah 13,000 kes. Adakah melalui penggunaan cashless membantu untuk mengurangkan wabak COVID-19, memutuskan rantaian COVID-19? Pada saya, yes, memang ada dia punya kesan, memang ada impak dengan menggunakan kaedah cashless untuk kurangkan kadar kes COVID-19 ni. Tetapi bukanlah suatu impak yang besar. Contoh, kita dapat lihat untuk dua negara tadi, Sweden dan juga Jerman, nampaknya COVID-19 makin meningkat. Walaupun telah pun diperkenalkan cashless, kes itu makin meningkat dari hari ke hari. Bukan ia tidak berkesan, ia ada kesan, cuma kesannya, impaknya bukanlah impak yang sangat-sangat besar. Okey, itu saya punya kesimpulan untuk penggunaan cashless dalam masyarakat kita dengan tujuan untuk mengurangkan kes COVID-19. Okey, boleh lontarkan apakah pendapat anda, pandangan anda berkaitan dengan
isu ini? Boleh komen di bawah.